Okey, hari ni kita akan sambung bab 2 kegiatan 4 iaitu topik momentum. Okey, darjah 7 menunjukkan sebuah troli berspring sebelum dan selepas melanggar dinding. Okey, so sebelum melanggar dinding dia ada mass. Okey, kita untuk momentum, untuk kalau dia sebut je pelanggaran, okey, kalau disebut je pelanggaran, dia boleh jadi momentum, dia boleh jadi impuls ataupun daya impuls. Okey, so kita tengok masih ada lagi yang masuk-masuk. Okey, melanggar dinding Okey. Sebelum melanggar dia punya 1 kg ni maksudnya jisim. Okey, dia berlanggar dengan dinding. Okey, dan dia punya laju awal 2 ms negatif 1 ke kanan maksudnya positif. Okey, kemudian selepas pelanggaran jisim dia tak berubah. Kalau jisim berubah cikgu nak setiap hari berlanggar. Okey, boleh kurang berat badan. Okey, tapi jisim tak berubah Yang berubah apa? Apa yang berubah? Laju dia kan? Laju akhir ke laju awal? Laju akhir ke laju awal? 1.5 ni laju akhir ke laju awal? 2 ni laju akhir ke laju awal? Okey, siapa boleh cakap? 2 ni laju awal ke laju akhir? 2 tu laju awal. 2 laju awal. Okey, 1.5 laju akhir. Okey. Lepas tu kita tengok keyword soalan. Okey, dekat gambar kita dah dapat data. Tengok pula dekat dekat soalan. Okey. Berapakah magnitud perubahan momentum? Okey, momentum formula dia kita boleh tengok dekat list of equation. Ada tak? Okey, ada. Okey, formula nombor 4 momentum. Momentum iaitu jisim, darat, laju. Laju awal ke laju akhir tak kisah. Itu adalah formula untuk momentum. Okey. Jadi kalau dia kata perubahan momentum, mestilah momentum awal tolak momentum akhir. Okey, momentum akhir tolak momentum awal. Perubahan mesti akhir tolak awal. So, masukkan je lah. Okey, masukkan. Yang ini perubahan momentum ialah impuls F darab T. Ini kita panggil impuls. Okey, so perubahan momentum adalah impuls. F darab T itu impuls. Okay, kalau F sahaja, MV tolak MU bahagi T. Kalau F sahaja ini kita panggil daya. Daya impuls. Okay, daya impuls. So kena tengok apa yang soalan tu nak. Okay, dia nak MV tolak MU. Maksudnya kita boleh tahu impuls iaitu daya darab masa. Okay, boleh faham tak sampai situ? Boleh. Kalau soalan kata nak daya impuls, inilah F. MV tolak MU bahagi T. Perubahan momentum bahagi masa. Tapi soalan ni dia tak ada masa, jadi dia nak perubahan momentum je. So senang. So dapat berapa? Siapa boleh kira dapat berapa? 0.5. 0.5. Macam mana awak kira dapat 0.5? 2 tolak 1.5. 2 tolak 1.5. Perubahan momentum. Kita nak perubahan momentum. MV tolak MU. Jawapannya negatif 0.5. Ini M, yang ini U, yang ini V. Apa dia? Kalau macam ni boleh tak? Dapat sama tak? Sama. M, sama kan? 1, V, negatif ke positif V? Negatif ke positif? Negatif. Sebab apa negatif? Ke kiri. Ke kiri, 1.5. Okay, tolak? 2.
2. Positif 2. So dapat berapa? 1. Negatif. Negatif Negatif 3,5. 3.5. Okay, negatif 3.5. Ada tak jawapan dia? Ada. Tapi kenapa dia tak cakap negatif? Kenapa dia tak cakap negatif? Kat jawapan dia kenapa dia tak cakap negatif? Dia bagi tahu magnitude sahaja 3.5. Sebab dia dah bagi tahu dah rebound, iaitu lantunan. Lantunan tu menunjukkan arah dia opposite, berlawanan. Okey, boleh faham? Negatif, dia So dah bagi tahu. cikgu, Ya. kalau perlawanan, kalau dia Mhm. positif dia akan jadi negatif ke? Tak, dia dah bagi tahu lantunan tu, maksudnya lantunan tu menunjukkan arah dia sudah negatif. So dia nak tahu dia punya magnitude. Kan soalan ni dia nak tahu magnitude saja. Okey. Magnitude. Okay, faham. Magnitude tu without direction lah. Okay, boleh faham? Boleh. Okay. Kalau tak faham, angkat. Bagi tahu Okay, nombor 19. Troli P bergerak menuju ke troli Q yang sedang bergerak. Okay. Troli P bergerak menuju ke troli Q yang sedang bergerak. Okay, selepas perlanggaran, troli P, troli Q bergerak bersama. So maksudnya selepas pelanggaran, yang ini Q, yang ini P. Dia bergerak bersama-sama. Maksudnya dia mempunyai hal laju yang sama, hal laju sepunya. Okay, hal laju yang sama maksudnya hal laju sepunya. Ni sebelum, ni Q. Okay, kemudian ni P. Okay, selepas pelanggaran dia bergerak sama-sama. Boleh faham maksud dia? Ni pelanggaran kenyal ke tak kenyal? Kalau kenyal dia berpisah, ni kenyal, bounce tu berpisah. Kalau dia melekat maksudnya dia tak kenyal, dia tak bounce back, dia tak kenyal, dia melekat sama-sama. So jisim dia akan bertambah. Okay. So jisim M1 tambah dengan jisim M2 lah. Lepas tu dia pun bergerak sama-sama. Okay, faham tak? Kalau sebelum pelanggaran, saya tulis dekat sini lah. Okay, bagi awak nampak sikit kat sini. Okay, so bagi kes yang tadi, ini katakan Q. Okay, dia bergerak. Okay, langgar dengan P. P tak bergerak, hal laju awal dia kosong. Ini ada hal laju awal. Okay, selepas pelanggaran, dia melekat sama-sama. Okay, ni Q, ni P. Okay, jadi untuk buat persamaan, awak tak payah nak hafal persamaan. Awak just fahamkan situasi, kemudian draw. Kita drawing, kita figure out. Kita buat gambaran melalui lukisan. Ini pensyarah cikgu sendiri cakap untuk fizik, kalau boleh kita visualize the problem. So dia ada jisim M1, yang ni M2. Ini pun M1, yang ni pun M2. Okay. So kita buat dia punya persamaan dululah. Sebelum pelanggaran, yang ni dia bergerak. Jadi M1 U1, hal laju awal dia. Kemudian yang ini M2 U2. Okay, mesti sama dengan M1 sebab dia melekat, jadi awak tambahlah. Kalau dia tak melekat, awak pisahkan dia asing-asing. Okay, ni melekat, jadi ada hal laju sepunya. Okay, macam ni awak dah faham macam mana nak buat persamaan kan? Boleh? Boleh tak? Okay, kalau dia tak melekat, okay, kalau dia tak melekat, dia bergerak asing-asing, jadi M1, okay, U1 campur M2, U2. Itu bersih pula. Okay, M1, M2, okay, U2. Maksudnya asing-asing lah. Sama dengan M1, V1. Sebab selepas pelanggaran V. Sebelum pelanggaran U. Tambah sebab dia asing, jadi kita kena asingkan momentum dia. Awak tak perlu hafal pun.
Yang penting ni momentum dia sebelum momentum 1 objek 1, ni momentum objek 2. Tengok pula selepas pelanggaran dia berpisah ke bercantum. Kalau dia bercantum melekat, jadi awak tambahkan jisim dia dan dia bergerak dengan hal laju sepunya. Kalau selepas pelanggaran dia berpisah, pelanggaran kenyal, jadi momentum dia pun asing. Okey, kenapa cikgu tulis dua-dua ni? Dekat sinilah awak nak tahu soalan, nak jawab soalan seterusnya tu. Okey. Dua-dua kes ini momentum adalah abadi ke tidak abadi? Jumlah momentum. Jumlah momentum sebelum mesti sama dengan jumlah momentum selepas. So kalau sama maksudnya jumlah momentum tu diabadikan. Betul tak? Betul tak? Betul. Bila sama so itu dalam kertas 2 mesti awak tulis mematuhi prinsip keabadian momentum di mana jumlah momentum sebelum. Jumlah momentum maksudnya momentum 1 objek 1 campur dengan momentum objek 2. So kita tambahkan dia. So jumlah momentum sebelum pelanggaran mesti sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Prinsip keabadian momentum kata begitu. Okay. Untuk pelanggaran kenyal ke tak kenyal ke letupan ke prinsip keabadian momentum mesti dipatuhi. Okey, faham? Iaitu jumlah momentum sebelum mesti sama dengan selepas. Okey, faham sampai situ? Okey, yang kedua, tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik. Cuba tengok tenaga kinetik. Kalau dia split macam ni, okey, dia sebelum pelanggaran dia ada hal laju dia. Okey, ni ada hal laju dia. Okey, selepas pelanggaran pun dia ada hal laju masing-masing. Jadi dia bergerak dengan tenaga kinetik masing-masing. So untuk kes yang kedua ni iaitu pelanggaran yang tidak melekat. Okey, pelanggaran kenyal yang tidak melekat ni yang mana momentum selepas pelanggaran tu asing-asing ataupun berpisah, maka tenaga kinetik dia pun sendiri-sendiri. Jadi tenaga kinetik ni abadi. Jumlah tenaga kinetik dia abadi. Kalau jumlah tenaga kinetik sebelum ialah 1000 joule, selepas pun mesti 1000 joule. Sebab dia berpisah, dia asing-asing, dia bergerak sendiri. Okey, lain untuk kes yang atas ni, kes yang melekat. Okey, kalau melekat dia susah nak bergerak. Jadi dia punya hal laju sebab jisim dia bertambah. Bila jisim dia tambah, dia susah nak bergerak. Bila dia susah nak bergerak, tenaga kinetik dia pun berkurang. Hal laju berkurang, tenaga kinetik berkurang. Sebab tenaga kinetik ialah tenaga yang melibatkan hal laju, pergerakan. Boleh faham? So tenaga kinetik tidak abadi. Tidak abadi tu maksudnya jumlah tenaga kinetik sebelum tidak sama dengan jumlah tenaga kinetik selepas. Sebab hal laju selepas pelanggaran tu hal laju sepunya tu berkurang daripada sebelumnya. Boleh faham? Boleh faham ke tak? Boleh faham ke cikgu cakap seorang ni? Faham cikgu. Okey, terima kasih. So ini untuk jawab soalan nombor 19 ni Okey. So kita dapat tahu yang bila troli P dan troli Q bergerak bersama-sama selepas pelanggaran, maksudnya jisim dia bertambah. M1 bertambah dengan M2. So bila jisim dia bertambah, automatik hal laju kedua-duanya akan berkurang. So tenaga kinetik pun berkurang. Okay, formula tenaga kinetik memang tak diberikan sebab awak belajar tenaga kinetik ni semasa tingkatan 3. Okay, tenaga kinetik ialah setengah darat jisim darat hal laju kuasa 2. Okay, ini formula tenaga kinetik. Jadi bila hal laju berkurang, kenapa hal laju berkurang? Sebab jisim bertambah. Jisim kedua-duanya, jisim bertambah kan. 1 dan 2 bertambah. So hal laju kurang jadi tenaga kinetik pun berkurang. Okay, bila tenaga kinetik berkurang, jumlah tenaga kinetik tu tidak abadi lah. Jumlah tenaga kinetik tidak abadi. Okay. B, hal laju troli P dan hal laju troli Q sama sebab dia bergerak bersama-sama. Okay, ni betul. Kita tengok ni pula. Jumlah momentum tidak diabadikan. Betul ke salah? Jumlah momentum diabadikan ke tak diabadikan? Jumlah momentum untuk semua kes
letupan ke, pelanggaran kenyal ke, pelanggaran tak kenyal ke, jumlah momentum sebelum dengan selepas M darab V tu diabadikan. Dia mesti sama. Okay. So ni salah. Tenaga kinetik diabadikan. Salah. Sebab untuk untuk pelanggaran tidak kenyal ni, tenaga kinetik dia berkurang sebab jisim dia bertambah. Okay. Faham? Jadi jawapan dia manakah yang betul? Jawapan dia adalah B. Okay. Total jumlah tenaga tidak diabadikan. Yang ni dia tak mention tenaga apa. Dia kena mention tenaga apa. Okay. Nombor 20. Situasi manakah yang menunjukkan momentum tidak diabadikan? Okay. Yang A ni jenis apa? Momentum jenis apa? Manakah? Okay, mana momentum? Ni semua jenis letupan. Okay, sotong ni bergerak jenis letupan. Yang ni pun jenis letupan. Ini pun jenis letupan. So jawapan dia D. Okay, nombor 21. Sebuah troli P berjisim 4 kg bergerak dengan laju 4 ms negatif 1. Okay. Berlanggar dengan troli Q berjisim 2 kg dengan laju 3 ms. Secara elastik. Maksudnya pelanggaran kenyal ke tak kenyal? Kenyal. Kenyal. Okey, jadi dia nak laju akhir. Macam mana nak kira laju akhir? So awak terus buat 4 darab 4. 4 kg darab dengan 4 kg untuk laju awal. Tambah 2 kg darab 3. Dia tak bagi tahu arah, terus dia darab. Tak payah masukkan positif negatif sebab dia tak bagi tahu arah kanan ke kiri ke. Dia tak tunjukkan pada gambar arah dia. So abaikan arah, je masukkan magnitud 2 darab 3. Okay, mesti samakan dengan troli P troli apa berhenti ni? Troli apa yang berhenti? Troli P berhenti. So bila berhenti, maksudnya momentum P ada tak? Selepas pelanggaran? Ni sebelum. Okay, selepas pelanggaran ada tak momentum untuk P? Sebab dia berhenti, P berhenti. Tak ada. Tak ada. So awak boleh masukkan jisim, awak boleh letak kosong. Kalau tak nak letak pun tak apa, tak jadi masalah. Sebab kita dah tahu dia akan jadi kosong. Okay, seterusnya 2 untuk jisim Q ni 2 darabkan dengan laju akhir yang kita nak cari. Macam tu. So senang je. Untuk SPM, kan untuk SPM, momentum ni kan awak tak perlu nak masukkan rumus sebagai, awak masukkan jalan kerja macam ni pun tak apa. Okay, boleh faham? Okay, sekarang cari nilai V dia. Okay, 16 tambah 6 tolak kosong. Okay, bahagi 2. Betul? 22 bagi 2, 11. Betul? Betul tak? Betul ke tak? Dapat tak semua 11? Ada nak tanya apa-apa? Tak pandai topik ni? Cikgu perlu juga ulang kaji sebab ada yang tak pandai. Tak menguasai lagi. Okey, dah ke? Faham ke tak ni? Hello? Anybody home? Boleh. Okay, thank you lah Yikai. I remember your name. Thank you very much. Okay, D. Answer is D. Okay. Saya ajarlah Yikai ni daripada tingkatan 3. Okay. Okay, nombor 22. Nak masuk bab daya. Okay, seorang tolong baca dan keluarkan information. Lambat pula nanti. Okay, Raja 7 menunjukkan 2 troli X dan Y. Okay, kita ada troli X, kita ada troli Y. Ditolak oleh daya yang sama. Ditolak oleh daya yang sama. So, constant variable dia adalah daya. Okay, secara berterusan pada masa yang sama. So, yang ini beza dia dekat gambar ni apa beza dia? Apa beza dia?
Dekat Jisim. gambar. Jisim. Okay. Agak-agak pecutan ni, topik pecutan ni. Okay. Kalau kita tengok topik daya ni, nombor 5. Sebab rumus dia boleh guide awak. Apa data yang diberikan, tengok rumus. Apa data yang diberikan, tengok rumus. Dia membantu awak untuk menjawab. So, diberikan daya, diberikan jisim. So, soalan mungkin berkaitan dengan pecutan. Mungkin. Kita tengok dulu soalan berkaitan dengan apa. Okey, dia ada juga pecutan, gesiran. Okey. Jisim trolley X ialah 2M dan jisim trolley Y ialah M. Antara yang berikut yang manakah sama? Yang manakah sama? Okey, bagi kedua-dua X dan Y. Okey, peningkatan momentum. Peningkatan momentum dalam masa 1 saat. Peningkatan momentum maksudnya perubahan momentum lah. Okey, dalam masa 1 saat maksudnya MV tolak MU divide T. So means dia nak daya. Okey, daya perubahan momentum bertambah. Perubahan momentum untuk kedua-dua ini bertambah. Okey. M V tolak U bahagi T. So ini adalah sama dengan A. V tolak U bahagi T adalah sama dengan A. Ini F. Okey, B, kita tengok B dulu. Penambahan hal laju dalam masa 1 saat. Kemudian antara berikut mereka sama. Pecutan. Pecutan sama ke? Kalau dia ni 2 kali ganda, jisim ni ni M ni 2M. So pecutan yang mana yang berkurang? Kita buang dulu. Yang mana yang berkurang? Pecutan berkurang yang mana satu? Logik lah yang mana? Kalau berat, jisim bertambah, pecutan berkurang lah kan? F sama dengan MA. So apa hubungan M dengan A? Berkadar Songsang. songsang. So bila jisim bertambah, pecutan berkurang. Okay, jadi pecutan tak sama sebab soalan nak yang sama. So pecutan tak sama. Ni salah. Geseran. Geseran ialah jenis sentuhan tapi dia berkaitan juga geseran tak sama juga. Geseran tak sama. Soalnya bila lagi berat daya ke bawah geseran dia tinggi. So salah juga ni. Dia nak yang sama. Apa yang sama? A dengan B sama. Yang mana sama? A ke B? Peningkatan momentum dalam masa 1 saat pertambahan hal laju dalam masa 1 saat. Logiknya kalau awak tolak troli yang dua kali ganda jisim dengan 1 kali ganda jisim, mana yang pertambahan dia cakap kat sini pertambahan hal laju. Yang ni pula peningkatan momentum. Okey. Yang mana yang betul? Peningkatan ayat peningkatan momentum ke ataupun ayat hal laju ni, perubahan hal laju? Okey, kalau pertambahan hal laju dalam masa 1 saat maksudnya dia merujuk kepada A. Kalau peningkatan momentum dalam masa 1 saat maksudnya dia merujuk kepada F. Kadar perubahan peningkatan momentum dalam masa 1 saat maksudnya dia merujuk kepada MV tolak MU. Boleh faham tak maksud cikgu? Apa maksud A dan B ni? Boleh faham ke tak? Kalau tak faham cikgu nak ulang balik. Tak faham. Tak faham. Okey. Okay, C dengan D tu faham Okay, tengok. Peningkatan momentum. So kita tulis dalam rumus momentum. Momentum ialah MV. Peningkatan maksudnya perubahan lah. Okay, perubahan momentum. Okay, MV tolak MU, perubahan momentum. Sampai sini faham? Faham. Faham. Okay, masih ada lagi masuk. Okay, dalam masa 1 saat maksudnya bahagi dengan masa. Okay, sampai sini faham? Okay, pertambahan hal laju maksudnya V tolak U. Okay, U berubah kepada V.
Okay, halaju awal berubah kepada halaju akhir. Maksudnya pertambahan halaju. Dia mula bergerak 1 saat, 2 saat. Yang jisim 1 kg dengan jisim 2 kg. Mana yang pertambahan halaju dia tu, perubahan halaju tu bertambah dengan banyak. Faham tak? Kadar pecutan dia tu. Dia punya pecutan. Yang ni mewakili ni dalam masa sesaat. Okay, inilah beza ayat tu dalam bentuk rumus. Boleh faham? Saya translatekan ke dalam bentuk rumus. Boleh faham? Boleh faham tak? Tak faham, cikgu. Tak faham lagi? Saya tak faham. Ulang sekali Okey. boleh, cikgu? Okey. Pertama, dia cakap pasal momentum. Okay, momentum awak tahu M darab V. Peningkatan maksudnya perubahan momentum awal ke momentum akhir. Maksudnya MV tolak MU. Okey, boleh faham sampai situ? Boleh. Boleh. Dalam masa 1 saat maksudnya bahagi dengan masa. Faham? Faham. Okey, kalau pertambahan halaju maksudnya halaju akhir tolak halaju awal. Daripada halaju awal ke halaju akhir tu pertambahan dia macam mana? Berubah dengan banyak tak? 2 meter saat kepada 10 meter saat untuk jisim yang 1 kg, jisim M. Tapi kalau 2M tu pula daripada 2 meter saat jadi 5 meter saat je dalam masa 1 saat. Okey, boleh faham maksud je? Boleh. Boleh faham tak? Boleh faham tu maksudnya. Saya just translate dalam bentuk. Yes. Muhammad Amirul bagus. So MV tolak MU bagi T maksudnya itu adalah daya impuls. Yang ini ni maksudnya daya impuls. Okay, impuls. Okay. Tapi V tolak U bahagi T ialah pecutan. Okay, pecutan. Jadi mana yang sama? Kat sini dia kata antara pecutan sama tak? Untuk kes yang ini, pecutan sama tak? Tak sama kan? Kalau jisim rendah, pecutan tinggi. Betul? Betul? Ya. Jadi jawapan B tu salah lah. Tadi C pun salah, D pun salah. Okay, so jawapan dia adalah A. Okay, A maksudnya daya yang sama. Daya impas. Ataupun daya impas ni daya lah. Daya. Inilah jawapan dia. A. Daya dia sama. Daya yang sama. Okay? Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Daya impas tu adalah daya. So daya dia yang sama. Yang berbeza manipulasi, pemboleh ubah manipulasi jisim, pemboleh ubah bergerak balas, pecutan. So daya kena sama. Daya ni lah kadar perubahan momentum bahagi dengan masa. Okay. So seterusnya nombor 23, graf manakah yang menunjukkan hubungan antara jisim dengan pecutan? Okay, apabila daya yang mala dikenakan. So dia nak jisim dengan pecutan. Jadi formula dia dekat sini tadi. Okay, sini formula dia F sama dengan MA. Jadi F sama dengan MA. So soalan nak tahu hubungan antara M dengan A. So kalau nak tahu hubungan ni untuk pelajar tingkatan 4 lah yang masih tak tahu. Mungkin ada juga pelajar tingkatan 5 yang masih lagi tak faham. Kalau kita nak cari hubungan, first step kita tengok rumus. Rumus apa yang berkaitan dengan jisim dan pecutan. So kita pun tengoklah list of equation senarai rumus. Oh, jisim M, pecutan A. So kena label, kena simbolkan sebab masalah pelajar ni dia tak tahu simbolkan kuantiti fizik yang diberikan dalam masalah. So jisim M, mass M, pecutan A. Lepas tu tengoklah list of equation. Mana M, mana A, oh yang ini. So gunalah formula nombor 5 ni. Okay, boleh faham? Boleh faham tak? Okay. So lepas tu step yang kedua, dia nak cari hubungan antara M dengan A. So bila nak cari hubungan antara M dengan A, salah satu dia tak boleh duduk di sebelah yang sama. Maksudnya dua-dua M dengan A ni tak boleh duduk di sebelah persamaan yang sama. Kena bawa ke bertentangan. So kita bawa lah M ke sebelah bawah.
So bila dia duduk sebelah bawah macam bahagi macam ni kan. Dia bahagi macam ni, satu kat atas, satu kat bawah. So maksudnya dia hubungan dia berkadar songsang. Okay, bila M bertambah, A berkurang. Cara penulisan berkadar songsang, 1 bagi M, macam ni cara dia. Sama dengan ni kita hapuskan, kita kena buat perkadaran. So nak hapuskan perkadaran, kita kena masukkan constant pemboleh ubah yang kita malarkan iaitu F. Okay, kalau macam ni kan, F sama dengan MA. Satu manipulasi, satu bergerak balas. F ni kena malar. Memang macam tu. Dalam kuantiti fizik, dalam rumus fizik, kalau satu manipulasi, satu bergerak balas, F tu kena malarkan. Okay, boleh faham tak sampai sini? Boleh faham? Tak ada yang respon? Boleh faham ke? Mungkin lambat. Faham, Cikgu. Okay. Jadi kita nak tahu hubungan M dengan A berkadar songsang. Mana satu graf berkadar songsang? Okay, berkadar songsang graf ni yang mana satu? Okay, ni betul. Kalau macam yang ni, A ni, okay, A ni bukan berkadar songsang. Okay, awak boleh tulis. Kalau bentuk macam gambar A ni kan, apa hubungan dia? Okay, A berkurang. Kalau dalam kertas 3, kertas amali, okay, A berkurang secara linear. Linear tu maksudnya secara garis lurus lah. Ni kan graf garis lurus. A berkurang secara linear dengan M. Okay, ni cara menjawab kertas 3. So dia bukan berkadar songsang kalau macam ni. Okay, dia berkurang secara linear. Okay, kemudian kalau yang ini pula 1/A bertambah secara linear dengan 1/M. Okay. Okay, kalau macam ni pula A berkadar songsang dengan 1/M. Yang kita nak cari tadi A berkadar songsang dengan M. Bukan dengan 1/M. Okay. Ni 1/M. So macam mana ni? Okay. Jadi tinggal D jawapan dia. Okay. Okay. So ini maksud dia ada dua. Satu, A berkadar songsang dengan 1/M. So graf dia macam ni. Ini A, ini M, graf dia macam ni kalau berkadar songsang. Okay. A berkadar songsang dengan M. Graf dia macam ni. Okay, boleh faham tak sampai situ? Saya tulis dekat sini lah. Okay, boleh nampak sikit. Padam semua. Sekejap. Okay. Okay. Satu. Okay, 1 bahagi M A. So graf dia kalau M dengan A ni graf berkadar songsang kan. So A berkadar songsang dengan M. Tapi dia boleh jadi macam ni juga. A dengan 1/M berkadar terus. A dengan 1/M berkadar terus. So dia ada 2. Okay, kalau dengan M, kalau awak tengok bawah ni M, sini A berkadar songsang. So graf dia macam ni. Kalau A bawah ni 1/M, dia berkadar terus. So graf dia kena berkadar terus. Okay, boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh, Cikgu. Okay. So jawapan dia ialah D. Just kena perhatikan bawah ni saja. Okay. Seterusnya nombor 24. Dekat data tak ada apa-apa, dia cakap kereta Formula 1 kereta lumba terpantas di dunia. Berapakah masa? Okey, soalan berkaitan dengan masa. Okey, bila dia kata berkaitan dengan masa, kita bulatkan. Okey, masa untuk berhenti diperlukan supaya dapat menghentikan dengan selamat kereta F1 berjisim 750 kg
yang sedang bergerak dengan kelajuan 98 ms negatif 1 dengan daya purata 32,500 Newton. Okay. Apa info yang diberikan dekat sini? Apa info yang diberikan dekat sini? Yang pertama dia nak T. Okey, simbolkan dia dengan T kecil, T time. Okey, yang kedua dia bagi apa? Berat. Bagi berat, berat ke jisim? Jisim. Okey, apa simbol jisim? Apa simbol jisim? M. M. Okey. Kelajuan. Sedang bergerak dengan kelajuan 98. So dia bagi apa? V kan? Okey. Lepas tu berhenti maksudnya V ni adalah yang ini adalah U lah. Kalau berhenti maksudnya V dia sama dengan apa? Kosong. Yeah. Daya purata. So F. Okey. So boleh faham simbolkan dia? Boleh? Boleh. Simbolkan. Kalau Newton F. Okey, kalau berhenti V lah laju akhir. Okey, lepas tu dia nak T. Jadi kita guna formula yang ini. Okey, kita guna formula F sama dengan MA. Lepas tu awak letak F MA kan? M. So awak ambil formula yang daya impas. Sorry, awak ambil formula daya impas Sebab apa awak ambil formula daya impas? Sebab apa awak ambil formula daya impas? Rumus semua ada. Semua simbol ada. Awak nak cari T. Dia beri F, dia bagi M, dia bagi V. V kosong, terus kosong. M darab V sebab V kosong terus kosong. So F sama dengan MU bagi T. Okay, macam itulah kita guna. Okay, masukkan data. So dapat berapa? Semua kira. Okay, dapat berapa dia punya T? Ni kosong. So 32,500 Newton. Okay, sama dengan saya suka bawa T tu ke atas dulu, jadikan dia subjek sebab kita nak cari T kan. Okay, cari T. So T kat atas, F kat bawah. So M berapa nilai M tadi? 750 kg darabkan dengan U 98 ms negatif 1 bahagikan dengan F. F 32,500 Newton. Okey, Newton ialah kg ms negatif 2. Ini negatif 1. So memang akan tinggal second je lah. kg ms negatif 1. ms negatif 1 so tinggal S negatif 1. So bila dia bawa ke atas jadi S. Okey, itulah unit saat. Okey, cepat kira. Dapat berapa S dia? 2.26. 2.26. So jawapan dia B. Okey, 2.26 saat. Okey, semua dapat? Dapat. Okey, good. 25. Raja menunjukkan sebuah kereta berjisim 1,200 kg. So dia bagi M. Bergerak dengan pecutan ms negatif 2. So A. Daya geseran 250 Newton. F. F kecil ataupun FR. Okey, dia dah. Okey, tu. Ni dia dah bagi. Okey, berapakah daya yang dikenakan oleh enjin kereta itu? Okey. Oleh enjin kereta itu. So maksudnya dia nak daya tujah ke depan. Okey, daya tujah ke depan. Yang ini sebenarnya fizik tingkatan 5 tapi tak apalah. Dia masukkan sikit. Okey, daya tujah ke depan. Okey, awak tingkatan 4 ada belajar tak pasal daya bersih? Lupa lah cikgu. Daya bersih. F maksudnya daya bersih tu daya tunggal yang menyebabkan suatu objek tu boleh bergerak dengan daya tunggal tersebut.
F kat sini sama dengan MA kan. F kat sini kita panggil daya bersih ataupun daya tunggal lah. Yang menyebabkan satu objek yang berjisim berapa boleh bergerak dengan pecutan berapa. Okey. Ni formula dia. Okey, formula tu ada dekat list of equation. Yang nombor 5 ni. Okey. Lepas tu awak kena tengok daya bersih ni adalah akibat daya bersih ni yang menyebabkan kereta lumba tu boleh bergerak dengan pecutan 5 tadi. Okey. Kereta lumba yang berjisim 1200 kg tu boleh bergerak dengan pecutan 5. So kita tulislah dekat sini. Okey, kita tulis kat sini dia punya kg dia berapa tadi kg dia? 1200. Kita masukkan 1200 kg. Kita masukkan dia punya pecutan 5 ms negatif 2. Okey. Okey, ni daya bersih. Maksudnya daya tujah ke depan kena tolak dengan daya geseran baru dapat daya bersih. So kita labelkan ini sebagai F. Okay, FT ke. Okay, tulislah FT tolak dengan friction force. Okay, friction force kita dapat 250 Newton. Okay, kita nak cari daya tujah FT tadi. Okay. Simbol lah, awak boleh simbol dengan apa pun, F1 pun boleh. Okay, 1200 kali 5. 6,000. Berapa? 6,000. 6,000. Okey, 6,000 Newton. Kg ms negatif 2 adalah Newton. Lepas tu kita nak dapat daya tujah ke depan iaitu daya yang dikenakan ke atas enjin. So 6,000 tambah. Ni kan tolak, bila bawa ke depan jadi tambah 250 Newton. So awak akan dapat 6,250 Newton. C. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Okey. Okey. Ini daya bersih ni soalan famous. Okey. Soalan macam ni adalah soalan famous. Okey. Seterusnya, okey, impulse dan impulsive force. Senang saja impulse dan impulsive force ni. Eddie membaling bola rugby dengan kekuatan daya 1250 Newton. So terus labelkan dengan F. Masa, tengok 0.04 ni. Oh ni masa, simbolkan dia dengan T. Jisim, simbolkan dia dengan M. Berapakah laju bola rugby tersebut? Simbolkan dia dengan V. Okey. V. Okey. Jadi formula macam ni. Okey, dia membaling dengan kekuatan. Maksudnya laju awal dia kosong lah. Okey, laju awal dia kosong. Tengok macam ni terus guna formula nombor 6. Okey, guna formula nombor 6. Okey, masukkan nilai dia. Okay, siapa nak kira? Siapa boleh kira? Okay, boleh siapa-siapa kira tak? Kita nak T. Kita nak T pula. Kita nak apa? Soalan nak apa? Soalan nak V. Betul? Yang ini. Okay, U tak ada. So U kosong sebab dia membaling. So laju awal dia kosong. Jadi berapa? Kita masukkan F 1250 Newton. Darabkan dengan T 0.04 saat. Bahagikan dengan M 400 gram. Boleh ke buat 400 gram? Boleh ke buat 400 gram? Tak boleh. Kita kena buat apa? Kg kan? So 0.4 kg. Okey, barulah dapat V tu. Okey, kira berapa dapat V? Siapa nak tolong kira untuk saya? Berapa V? 125. So jawapan dia D, Donkey 125. Yang lain dapat tak? Boleh faham tak? Senang je kan? Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ni lagi senang. Mengapakah ahli tinju memakai sarung tangan ketika bertarung? Sarung tangan tu dia lembut. Bila kita tahu ciri dia, kita kena tahu ciri dulu.
So bila pelanggaran kita bubuh sesuatu yang lembut, benda lembut ni dia akan memanjangkan masa pelanggaran. Okay, masa pelanggaran tu akan jadi panjang. So bila masa pelanggaran panjang, daya impuls berkurang. Buktinya dekat rumus ni. Okay, sini. F dengan T berkadar songsang. So bila benda yang lembut tu dia dapat memanjangkan masa pelanggaran. So daya impuls berkurang, tangan kita tak sakit. So jawapan dia menambahkan masa hentaman A. Okay. Itu saja jawapan. Okay. So mengurangkan daya impuls. Okay. Ini salah sebab sepatutnya daya impuls. Hanya daya impuls je yang menyebabkan sakit. Jangan awak confuse daya sebab daya tu yang menyebabkan kesakitan adalah daya. Daya impuls tinggi. Daya impuls yang tinggi menyebabkan sakit. Pelanggaran tu dia ada impak yang tinggi lah. Okey, nombor 28. Bagi setiap daya tindakan terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitud tetapi arah bertentangan. Yang bertindak dengan momentum yang sama dan laju yang bertentangan. Ini hukum Newton. Hukum Newton keberapa ni? Pertama, kedua, ketiga. Kalau pertama berkaitan dengan inersia. Yang kedua berkaitan dengan apa? Cikgu 3 tempat tolong pilih seorang tanya. Tak ada komunikasi ni jadi kan semua ngantuk pula. Okay. Siapa cikgu? Bukan B. Ini soalan mana Chuan Ziyang? Nombor berapa Chuan Ziyang? Kenapa 25 bukan B? Nombor 25. Oh, nombor 25 bukan B. Okey, nombor 25 kenapa bukan B? Sebab daya yang dikenakan oleh enjin kereta itu, okey, daya yang dikenakan oleh okey, kejap. Kalau awak darabkan dua-dua ni, okey, 120 dengan 5, awak akan dapat F iaitu daya bersih. Okey, kira tu dulu. Dapat berapa? 120. 1200 darab dengan 5. Awak dapat 6000 kan? Okey, 6000 Newton ni ialah daya bersih. Okey, daya bersih. Daya bersih ni maksudnya ni katakan kereta tu daya ke kanan F1 tolak dengan daya ke kiri geseran. Okey, geseran F kecil tu. So, daya bersih yang 6000 ni menyebabkan kereta yang berjisim 1200 ni boleh bergerak dengan 5 ms negatif 2 ni adalah daya bersih. Kita darabkan guna formula F sama dengan MA. Just darab untuk kita dapatkan daya bersih. Okay, faham tak Chang? Okay, dah dapat daya bersih 6000 tu. Okay, dah dapat daya bersih 6000 tu, awak letak sebelah kiri. Okay, awak letak sebelah kiri, tulis 6000. Itu daya bersih dia yang membolehkan jisim kereta tu bergerak dengan kecepatan berapa. Okay, sebelah kanan awak letakkan daya yang bertindak ke atas objek tersebut. Okay, kita ada dua daya, satu F1. F1 ni apa? F1 ni daya yang dikenakan ke atas kereta. Daya yang dikenakan ke atas enjin kereta, daya tujah ke depan, thrust force. Okay, kita letaklah F1. Okay, tolak dengan daya geseran. Barulah boleh menghasilkan daya bersih 6000. Okay, boleh faham tak sampai situ? Okay, soalan suruh cari F1. Dan dia bagi F geseran ni 250 Newton. So F1 ni mesti besar untuk mengatasi daya geseran. Baru dapat daya bersih ni. Okay, jadi kita kena tambah lah. So F1 ni tolak kan. Okay, sama dengan 6000. So 6000 Newton tambah 250 Newton. Baru dapat daya tujah ke depan. Okey, boleh faham tak Chuan Ziyang? Okey, ni pun student saya dulu. Saya ajar daripada form 2 lagi. Okey, Chang, boleh faham Chang? So 6250 jawapan dia. Okey, boleh faham tak? Kalau boleh faham type lah dekat situ. Okey. Hello, yang lain boleh faham?
Boleh cikgu. Okay, thank you. Izzinnya tak bagi feedback lagi. Okay. So yang tadi ni apa? Lawikai. Kalau setiap daya tindakan mesti ada daya tindak balas, itu adalah berkaitan dengan hukum Newton berapa? Ketiga. Pertama berkaitan dengan inertia. Inertia ialah apa? Sifat semula jadi suatu bahan untuk kekal dalam keadaan asal dia. Okay, kalau dia dalam keadaan asal pegun, dia cuba kekal dalam keadaan pegun. Kalau dia dalam keadaan gerakan, dia cuba kekal dalam keadaan gerakan. Selagi tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Okay. So inertia. Hukum Newton pertama. Hukum Newton kedua. Okay. Hukum Newton kedua kata apa? Ingat tak? Hukum Newton kedua kata apa? Siapa boleh jawab hukum Newton kedua? Lawikai, boleh jawab tak? Hukum Newton kedua kata apa? Hukum cak. Momentum. F sama dengan K. Sama dengan M. Yes, F sama dengan ME. Itu je. F sama dengan ME. Daya. Okay. Kemudian berat. Okay, Zara merasakan dirinya lebih berat berbanding biasa ketika lift mula bergerak ke atas semasa dia hendak ke pejabat. Hal ini kerana tindak balas normal Zara adalah kurang daripada beratnya. Ini sebenarnya form 5. Jadi bila topik form 5 ni macam mana nak terang tak? Okay. Lah cikgu cuba bagi faham senang ke lah. Okay, ni lift. Okay, bila lift dia ada daya ke bawah berat. Okay, awak kena tahu label daya. Label daya dalam beberapa keadaan. Okay, so berat ke bawah dan ke atas ialah R, daya tindak balas normal. So daya tindak balas normal ni lah yang menunjukkan bacaan pada penimbang yang akan mengubah berat awak. Berat pada penimbang. Oh cikgu kena bawa penimbang lah masuk lift. Boleh awak try lah. Lepas tu awak video kan masuk ke YouTube. Siapa-siapa pun boleh belajar. Buktikan. Okay. Jadi ke bawah memang berat, ke atas daya tindak balas normal. Tindak balas normal simbol dia R. R besar. Okay. Jadi bila objek tu, lift tu bergerak ke atas. So pecutan dia ke atas. Macam tu. Okay. So kita guna BATMA. Okay, saya ajar pelajar guna BATMA. BATMA tu maksudnya samakan dengan MA, iaitu sebelah kanan samakan dengan MA. Lift tu bergerak ke atas ke bawah ke, nak rehat ke, samakan dengan MA. Sebab apa samakan dengan MA? Sebab F sama dengan MA. Tapi F tu ialah daya-daya yang bertindak ke atas objek tu. Okay, kalau dia bergerak ke atas maksudnya R lebih besar. So bila R lebih besar, R tolak W. Okay. Kalau dia bergerak ke bawah, kalau dia bergerak ke bawah pula, kita padam ni. Kalau pecutan dia bergerak ke bawah, maksudnya W lebih besar. So W tolak R. Samakan je dengan MA. Macam tu je. So W ni M darab G. Okay, boleh faham? Okay, boleh faham tak? Pelajar cerita 5 lah. Cerita 4 tu bolehlah ambil maklum dulu. Okay, jadi kat sini dia kata Zara merasakan dirinya lebih berat. Okay, lebih berat. Maksudnya dia nak tahu bacaan penimbang. Bacaan penimbang maksudnya dia nak tahu R. Okay, dia nak tahu R. So bila lift ni bergerak ke atas. Okay, lift bergerak ke atas maksudnya R lebih besar lah. Daya R ni lebih besar. Mampu mengatasi daya W. Okay. Dia macam tarik tali. Daya besar ni macam tengok mana daya yang lebih besar. Kena tolak dengan daya lebih kecil. Okay, R tolak W. So kita ambil yang ni lah. Dan kita nak tahu bacaan penimbang. So kita nak tahu R. Okay, kita nak tahu R. Jadikan R sebagai subjek.
So R sama dengan MA tambah MG. Maksudnya bacaan penimbang R tu dia bertambah sebab ni dia jumlah ni bertambah. MA tambah MG. Sebab itulah dia berat. Okay, dia bertambah. Bergerak ke atas bertambah. So jawapan dia apa? Okay, tindak balas normal Zara adalah kurang. Salah. Okay, apa maksud tindak balas normal Zara adalah kurang? R lah. Okay, tindak balas normal tu R. R adalah kurang daripada berat. Salah, dia mesti R tu lebih daripada W sebab dia bergerak ke atas. R kena tolak W. Okay, bila lift tu bergerak ke atas, R kena tolak W. So, R lebih besar daripada W. So, untuk A ni, R, tindak balas normal R kurang. Kurang. Maksudnya A salah. Okay, untuk A salah. Okay. Untuk B, sama. Okay, sama salah juga. Dia mesti lebih besar. R mesti lebih besar. Barulah dia lift tu boleh bergerak ke atas. So jawapan dia C. Okay, boleh faham? Boleh faham tak belajar? Boleh Boleh cikgu. faham tak? Okay, suara siapa tu? Norikai ke? Okay, pernyataan manakah yang tidak benar? Okay, berat suatu objek adalah sama di mana-mana. Berat, apa formula berat? W sama dengan sama MG. dengan mg. Okay, betul ke? Dia sama di mana-mana? Tak. Tak, kenapa? Dekat Sebab mana dia? Yang Sebab? jisim barulah sama di mana-mana. Sebab jisim ni ialah kuantiti G-rem. Kuantiti G-rem. Ada berapa G-rem dia tu timbang, itulah berapa kg kan. Dia sama je kuantiti G-rem. Itu jisim. Tapi perciutan graviti G tu dia tak sama. Dekat bulan lain, even dekat negara-negara berbeza pun ada sedikit perubahan G dia tu. So berat berbeza. Okay, soalan nak tidak kan, tidak benar. Jadi jawapan dia A lah. Kan? Berat subjek. Betul jawapan dia A. Tidak benar. A lah kan? Okay, kita tengok B, betul tak? Kuantiti vektor. Kenapa dia kuantiti vektor? Sebab G tu kan perciutan graviti. Okay, C unit SI berat ialah Newton. Betul tak? Betul tak dia Newton? Kita tengok kg, ni ms negatif 2. Kita darabkan kg ms negatif 2. So kita dapat Newton. F sama dengan MA. Kita test tengok. M kg. Jisim kg. A ms negatif 2. Sama. Sama. Jadi kg ms negatif 2. Yang ni pun kg ms negatif 2. Jadi samalah Newton. Sebab daya kan Newton. Okay. So jawapan dia A tadi. Okay, nombor 31. Seorang budak perempuan dengan jisim 40 kg. Okay, so bulatkan, simbolkan dengan M. Berada dalam lift yang memecut ke bawah. Okay, so yang ini ialah apa? 3.5 apa? Apa percutan, apa simbol dia? Percutan apa simbol dia? A. A. Ya. Oh ni Chuan Ziyang ni ada tanya lagi. Kenapa daya geseran bukan mengurangkan daya ke? Memanglah dia kurangkan daya. Sebab tu kita tolak daya ke atas enjin tu. Yang tadi ni soalan 25 tadi Daya ke atas enjin yang kita nak cari. So ni Cikgu Hidayah dengan Cikgu Balkis Yusra nanti tolong ni balik dengan Chuan Ziyang Boleh? Dia masih tak nampak lagi tu. Boleh tak? Okey, hitungkan bacaan skala penimbang berada di bawah kaki budak perempuan. Maksudnya kalau dia nak bacaan penimbang, maksudnya dia nak R iaitu
daya tindak balas normal ke atas tadi. Okay. Memecut ke bawah. Jadi kes ni sama macam ni tadi. Ni kata 5 Kata 4 tak belajar lagi ni. Tapi budak kata 5 pun mungkin tak faham, tak boleh jawab juga. Tapi konsep dia sama je. Daya bersih ni senang. Awak faham konsep dia, insya-Allah boleh buat. Dia daya F sama dengan MA ni adalah daya bersih. Ni sama macam Chuan Ziyang tadi. Chuan Ziyang tak dapat tangkap lagi apa maksud daya bersih. Itulah sebab dia dah belajar ke belum? Saya tak tahu. Chuan Ziyang dia tempat kan. Okay. Sama macam daya bersih. Okay, ni lift. So cikgu kata tadi kalau daya ke atas adalah daya tindak balas normal R. Daya R ni lah yang memberikan bacaan penimbang. Okay, daya ke bawah adalah W. Okay, jadi kalau dia bergerak ke bawah, so kita tulis dulu sebelah kiri sama dengan MA. Sebab F sama dengan MA. Okay, so kita tulis sebelah kiri pula. Sebelah kanan kita buat sama dengan MA dulu. Sebelah kiri kita tengok daya apa yang terlibat. Okay, kalau dia bergerak ke bawah, maksudnya W ni lebih besar daripada R. Okay, jadi W tolak R. So W ialah mg tolak dengan R sama dengan MA. Kita nak bacaan penimbang, maka R sebagai subjek. Okay, jadi mg. Okay, R kita darabkan keseluruhan dengan negatif. Jadi kita akan matikan dia. Okay, so MA. Ini betul negatif. Kita akan dapat MA tambah MG. Okay. Dia nilai dia kalau bergerak ke bawah tu macam itulah. Okay. Boleh faham tak rumus tu pelajar? Kita tak rumus. R. Oh negatif. Sorry, ini negatif. Saya salah dia punya. Okay, kita tulis satu-satu lah. MG tolak MA. MG tolak MA. Okay, ni jadi bila kita darab negatif, siapa yang slow sikit, okay, kita tulis sini MG, negatif MG, yang ni jadi positif R, ni jadi negatif MA. Kita buat satu macam tu. Okay, lepas tu tulis kat atas. Okay, so kita nak jadikan R sebagai subjek. So R sama dengan MG tolak MA. So dia berkurang, berat dia berkurang. Okay, boleh tak faham sampai sini? Kita nak jadikan R sebagai subjek. R ni bacaan penimbang. Okay. Pelajar form 4 just ambil maklum je sebab yang ni lebih kepada form 5. Form 5 faham tak? Tak dengar bunyi pun suara budak semekar mana. Apa pun tak respon kat chat pun tak ada. Danish ada Danish. Sedih cikgu. Cuba bayangkan kalau cikgu-cikgu semua tak ada inisiatif nak ajar. Buat ada je, buat tak layan je, malah dah buat kelas tambahan. Boleh tak? So awak pandai-pandai lah, awak pergi tuition sendiri, awak belajarlah sendiri. Tiba-tiba lah cikgu merajuk. Terus, tak kurang lah anak ke macam tu. Itulah respon sikit. Okay, jadi kat sini hitungkan bacaan skala penimbang berat yang berada di bawah kaki. Keyword dia yang pertama, dia memecut ke bawah ke atas. So berdasarkan yang ni tadi, kalau dia memecut ke bawah, okay, A ke bawah, jadi W ni mesti lebih besar daripada R. So W tolak R, mesti samakan dengan MA. MA ni adalah formula daya paduan yang menyebabkan last kali daya, bila awak dah tolak daya ke atas tolak daya ke bawah ni, W tolak R ni boleh menyebabkan lift tu berapa dia punya jisim dia tu bergerak dengan pecutan berapa. Itu maksudnya daya paduan. Okay, kita kena tolak daya-daya yang tindak ke atas dia. So inilah hasilnya yang atas ni. Okay, MG tolak MA. So kita solvekan problem MG tolak MA. Okay, MG
Ambil 40 kg ni darabkan dengan G 9.8. Okay, mg. So sama dengan 40 kg darab 9.81. Okay, awak dapat berapa Newton? mg. Berapa Newton? Tolong kira budak-budak. Ramai-ramai seorang tak boleh respon ke? 9.81 dapat berapa? Cepat. 392.4. 392.4. Siapa tu? Nas. Nas daripada sekolah mana? Cikgu Rawang. Saja je. MSP kan Nas? Tak tahu saja je. Nak bagi tahu pada kawan-kawan yang lain, awak tu ada dalam ni. Okay. 392.4. Okay, sekarang awak kena tolak. Awak kena tolak apa? MA kan? Okay, MA. MA. Tolak MA. So MG dah dapat. MA ambil 40. MA ambil 40. Darabkan dengan A. Dia bagi A 3.5. So darab dengan 3.5. Okay, dapat berapa? 140. Berapa? 140. 140. Okay, jadi tolaklah 392.4 tolak dengan 140. So awak dapat berapa dia punya R? 252.4. 252.4. Okay, ni jawapan dia D. Okay, boleh? Boleh faham? Boleh. 252.4. Okay, tak susah pun sebenarnya dari paduan ni. Senang je. Okay. Seterusnya. Dah habis. Okay, dah habis dah. Untuk bab ini. Okay. 15 minit dulu lagi. Boleh faham? Okay, kita pergi kepada bab 3. Bab 3 SMK Tumperak dah masuk belum? Kita pergi 3.1. SMK Tumperak Form 4 dah masuk belum? Lawi Jikai? Dah masuk belum? Belum. Belum. Oh belum ke? Belum. Oh belum. So exam awak bila? Awal bulan 9. Ogos Awal 9. Ogos 9. Awal bulan 8. Hmm. So okay. 9 hari bulan. 9 hari bulan. Okay, so tak masuk bab 3 Balkis kata masuk mungkin sikit lah yang depan-depan kot. Oh yang depan-depan. Okay, SMK Rawang? SMK Rawang dah masuk bab 3 belum? Belum. Belum juga. Okay. So bab 3 ni kalau saya suka guna modul ni. Okay, dia ada 3 subtopik Okay, subtopik yang pertama adalah berkaitan dengan hukum kegravitian semesta. Okay, subtopik yang kedua hukum Kepler dan subtopik yang ketiga satelit buatan manusia. Jadi dan ini adalah rumus ke bawah. Ini adalah rumus-rumus yang berkaitan dengan bab 3 ini. Okay, kalau awak tengok F daya, simbol kita kenal simbol ke F daya, G tu tak tahu apa dia, nanti kita kenalkan M1 jisim, M2 jisim, R tu radius jarak. Okey, inilah antara simbol-simbol dia. Okey, kita pergi kepada 3.1 dulu. Okey, 3.1 terangkan hukum kegravitian semesta. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum kegravitian semesta Newton. Kes yang pertama, 2 jasad pegun pada bumi. Kes yang kedua, jasad di permukaan bumi. Kes yang ketiga, bumi dengan satelit. Kes yang keempat, bumi dan matahari. Yang kedua, menghubung kaitkan pecutan graviti G kecil di permukaan bumi dengan pemala kegravitian semesta G besar. So G besar tu ialah pemala kegravitian semesta. Okay, kena tahu dia punya simbol-simbol dulu. Okay, kemudian nombor 3, mewajarkan kepentingan mengetahui nilai-nilai pecutan graviti planet-planet di dalam sistem suria. Yang keempat, memerihalkan daya memusat dalam gerakan satelit dan planet. Yang kelima, menentukan jisim bumi, matahari dan matahari menggunakan hukum gravitasi semesta Newton dan daya memusat.
Kita pergi topik 3.1 dulu. Okey, hukum kegravitian semesta Newton. Daya graviti sebagai daya semesta. Okey, daya graviti tu adalah daya semesta. Daya semesta ni daya yang bertindak di antara mana-mana dua jasad di alam semesta, termasuk manusia, haiwan, di seluruh alam semesta ni lah. Okey, ada daya graviti. Okey, kedua-dua jasad akan mengalami daya graviti dengan magnitud yang sama. Maksudnya daya antara kedua-dua jasad ni sama. Ya, sama. Daya graviti antara matahari dengan bumi sama. Okey, daya graviti antara bumi dengan bulan pun sama. Daya graviti antara matahari dengan bulan pun sama. Okey. So ni formula dia punya perkadaran dia. Okey. Daya graviti berkadar terus dengan hasil darab dua jisim. Okey, jisim satu dengan jisim dua. Sebab dia kata tadi daya graviti ni apa? Daya antara mana-mana dua jasad. Okay, yang bertindak antara dua jasad. Dan kalau awak tengok nak panah daya ataupun sebab daya ni kuantiti vektor, dia ada arah. So dia punya arah dia sentiasa bertentang antara satu sama lain. Itu arah untuk daya graviti. Ni pun sama. Okay, bertentang. Tapi nilai magnitud dia sama. Walaupun jisim dia berbeza. Okay, dia hasil darab. So yang pertama berkadar terus dengan hasil darab jisim satu dengan jisim dua. Yang kedua dia berkadar songsang dengan jarak kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Ni dia punya pusat ni. Okay. Dia pusat. Okay, ni pun pusat. So dia ada R. R tu apa? Jarak jarak antara, jarak apa tadi dia kata? Jarak antara pusat dua jasad. Ni kan pusat pertama, ni pusat kedua, so jarak antara pusat dua jasad ni. Okay, boleh tak? Okay, daya tu F ni berkadar songsang dengan kuasa dua. Dia ada kuasa dua kat sini. Besarnya. Dia ada kuasa dua kat sini. Okay, boleh faham? Jarak. Boleh faham tak? Ada lagi yang baru masuk. So, ada berapa faktor kat sini yang mempengaruhi daya graviti? Ada berapa faktor? Ada dua. Yang pertama, saya tanya saya jawab. Yang pertama ni, hasil darab dua jisim. Yang kedua, kuasa dua jarak antara pusat dua jasad tersebut. Okay, so hubungan dia macam ni. Okay, kita nak hapuskan perkadaran ni. Okay, bila kita nak hapuskan perkadaran ini, kita gantikan dengan suatu nilai pemalar. Dapatlah nilai pemalar dia G. Okay, G besar. Apa itu G besar? Pemalar graviti. Dan nilai dia constant. Nilai dia malar. Nilai dia malar. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Newton meter kuasa 2, kg negatif 2. Okay. Dan hukum kegravitian semesta Newton ni, kalau soalan definisi, terus tengok rumus. Tengok rumus, dia akan bagi rumus yang ni. Okay, dia akan bagi rumus yang ni dalam periksa. Jadi apa maksud hukum, kalau dia tanya apa itu hukum kegravitian semesta Newton? Jadi awak tengok rumus ni. Okay, hukum kegravitian semesta Newton ialah daya graviti antara dua jasad, okay, berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak antara pusat dua jasad. Yang ni lah. Bagi tahu itu. Hukum kegravitian semesta Newton. Okay. Okey, latihan. Diberi jisim bola baling ialah 10 kg. Okey, so kita ada satu bola baling. Jisim dia M1 sama dengan 10 kg. Okey, ni boleh salin. Ni last ni sampai 10-14 sikit lagi satu soalan. Okey. Kemudian dan jisim bumi.
Okay, jisim bumi, besarlah bumi kan, bola balik dengan bumi, besar betul. Okay, M2. 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. Okay, unit sama, dua-dua unit kg. Yang membezakan dia punya kuasa ni. Sangat kecil. Okay. Kemudian dia bagi jarak antara pusat bumi dengan bola 6.36 darab. So ini R. Kirakan daya, graviti. So kita guna formula yang ni lah. Okay, cuba kira. Tapi jangan lupa. Okay. Yang ini dia 10 kuasa 24. Okay, so macam mana? Apa boleh buat? Tak masuk lagi kan? Aku cuba kira cepat. Guna formula F sama dengan G. Okay, nilai G. Nilai G kat sini tadi. Ha ni. Nilai G. Okay, siapa boleh kira? Aira. Okay, M1. M2. Aira, Marisa. Apa ni? Kelas ke? Aira, Marisa berhasil. Okay. Cepatlah. Yang ni R. Okay, ni M1. Ni M2. Okay, lepas tu ni nilai G. Okay. Cepat, last ni satu soalan je. Okay, cepat. Macam mana? Kita sambung pula. Kan nak sambung minggu depan je. Dah 9.45. Yang ni ada dalam group. Okay, sambil tu boleh isi link kehadiran untuk SMK Rawang yang Cikgu Nurul Hidayah binti Yusof sharekan tu. Yang SMK Tempera ada ke atas kan, betul? Okay, siapa dah kira? Dia ada satu kuasa yang besar. Kalau bumi 10 kuasa 24 dan kalau bola 10 kg. So macam mana? Untuk awak darabkan dia tu, dia lari tak nilai dia tu? 10 kg darabkan 10 kg macam mana nak darab tu? Boleh? Awak dapat berapa nilai dia? Cepatlah, guna kalkulator. Dapat berapa? Orang pun tak jawab, tak respon. Hello? Cikgu, Tak ada? GM1 Ya? G? 6.6 GM12 6.67 darab 10 negatif 11 darab dengan 10 ke? Darab dengan 10 kg. Darabkan dengan 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. Dapat berapa? Kita bahagi R kuasa 2. Punya kalkulator ni bingung sikit. Cikgu lain tolong cek jawapan. Saya punya kalkulator bermasalah. Dia round off. Dapat jawapan berapa? Tak? Okay, saya rasa saya nak awak try buat dulu. Okay. Try buat semua latihan ni saya dah bagi dekat dalam grup. Okay, untuk SMK Rawang yang SMK Perak yang tingkatan 5 boleh buat sampai semua. Okay, semua topik sampai 3.3. Untuk yang pelajar form 4 boleh buat 3.1 saja. Sebab tak belajar lagi kan. Exam tu tak tahu. Macam SMK Rawang dia orang exam bulan 9, lambat lagi. Okeylah, itu saja untuk hari ini. Kalau tak ada apa-apa, kita berhenti sini saja. Okay. Jumpa lagi. Okay, bye semua. Okay, terima kasih. Sama. Link kehadiran. Ada kat atas tu tadi, link kehadiran. Tengah ada link tadi, tolong share balik.
Tu link kehadiran. Itu apa tu, Perak ke apa? Okey, tu tadi Ko Kaizi dah bagi link kehadiran tu. Kita Tu isi. SMK Perak kan? SMK Perak. Bila periksa kita SMK Perak? 9/8. Oh, 9 Awal lah. bulan 9/8. 8. Awal lah. Awal sebulan. Sampai yang form 5 sampai mana dah selepas? Bak elektrik dah masuk dah. Kak Lela dah masuk dah bak elektrik tu. Baru nak masuk. Baru masuk. Saya baru masuk minggu lepas. Ya, aku dah laju. Itulah saya ingat saya lambat dah. Saya lambat. Kita orang lambat. Tapi kita orang buat macam mana tau. Kita orang buat juga kelas online untuk cover konsep. Then konsep kan buat setiap minggu online. And then bila face to face kita orang buat